Selamat petang, salam sejahtera. Selepas diprovokasi, kononnya Perikatan Nasional akan menarik sokongan kepada Ismail Sabri Yaakob gara-gara Ismail Sabri Yaakob membatalkan perjumpaan dengan delegasi Perikatan Nasional pada saat-saat akhir. Ini menyebabkan Ismail Sabri Yaakob memberikan keputusan yang benar-benar di luar jangkaan semua pemerhati politik, semua penganalisis politik. Aku pun tak jangka langsung bahwa Ismail Sabri Yaakob berani membuat keputusan muktamad ini. Keputusan muktamad ini adalah keputusan yang ditunggu-tunggu oleh semua rakyat Malaysia. Tak kiralah orang itu minat politik atau tidak, tetapi inilah yang diidam-idamkan, inilah yang dicari-cari oleh rakyat Malaysia. Apabila Perikatan Nasional seakan-akan ada cakap-cakap mengatakan Perikatan Nasional mahu menarik sokongan terhadap Ismail Sabri Yaakob sebagai Perdana Menteri, ramai orang sangka Ismail Sabri Yaakob akan takut. Ramai orang sangka Ismail Sabri Yaakob akan melenting. Ramai orang sangka Ismail Sabri Yaakob akan tunduk. Orang sangka Ismail Sabri Yaakob akan habis idea dan akan tunduk pada desakan tersebut. Tapi rupa-rupanya tanpa disangka-sangka harimau Melaya akhirnya mencungkam, menggigit dan mencakar. Wah, apabila Ismail Sabri Yaakob tiba-tiba dengan begitu berani, gagah dan gah perkasa mengatakan PRU perlu diadakan jika ada parti tarik sokongan. Nah, ini namanya buku bertemu ruas. Yang satu cuba provokasi Ismail Sabri Yaakob dan mau melihat apa kesan dan apa tindak balas Ismail Sabri Yaakob. Tapi Ismail Sabri Yaakob balas semula provokasi itu dengan provokasi juga, dengan mengatakan kalau kau tarik sokongan, aku bubar parlimen, kita pilihan raya. Nah, dilihat pada perkara itu, sekarang persoalannya adalah siapa sebenarnya yang kena prank? Siapa sebenarnya yang dalam masalah besar? Ismail Sabri Yaakob ataupun Perikatan Nasional? Ini yang menariknya. Kerajaan bersedia hadapi kemungkinan jika ada parti tarik sokongan dan menyebabkan pilihan raya umum ke-15 diadakan, kata Ismail Sabri Yaakob. Kalau ada pihak yang menarik sokongan dan kerajaan tumbang, maka pilihan raya perlu diadakan selepas itu, kata Ismail Sabri Yaakob lagi. Kerajaan sentiasa bersedia menghadapi pilihan raya dalam apa jua keadaan. Kalau kita masih kekal, kita pertimbangkan tarik pilihan raya mengikut kesesuaian. Dan saya sudah sebutkan, pilihan raya tetap akan diadakan, kata Ismail Sabri Yaakob di Lapor Berita Harian Online hari ini. Terdahulu, dilaporkan Perikatan Nasional sedang menimbang untuk menarik balik sokongan terhadap Ismail Sabri Yaakob sebagai Perdana Menteri. Mengulas lanjut, Ismail Sabri dipetik berkata, dia difahamkan penarikan sokongan Perikatan Nasional itu tidak dikeluarkan secara rasmi dan kenyataan berkenan hanya dibuat oleh 1-2 orang saja. Saya pun dengar macam tu saja. Ada ahli parti yang mengatakan perkara itu tidak dibawa ke dalam mesyuarat parti pun. Dari segi tindakan kita tunggu dulu keputusan rasmi parti berkenan, kata Ismail Sabri Yaakob. Pun begitu, Ismail menegaskan, dalam negara demokrasi, mana-mana parti politik boleh membuat keputusan sendiri. Apa yang penting, penarikan sokongan, kesannya kita terpaksa hadapi pilihan raya, kata Ismail Sabri. Kalau semua bersedia, maka kita tiada pilihan untuk mengadakan pilihan raya, jelas Ismail Sabri Yaakob lagi. Jadi sebelum kita berpisah, aku nak kata sekali lagi, sekarang ini siapa yang terkena? Yang provokasi awal ataupun Ismail Sabri Yaakob? Aku pikir yang memprovokasi awal tidak sangka langsung
Mungkin mereka pikir Ismail Sabri Yaakob tidak akan berani buat apa-apa. Tapi akhirnya apa yang berlaku? Ismail Sabri Yaakob melakukan keputusan yang di luar jangkaan pemprovokasi tersebut. Nak provokasi salah tempatnya, nak provokasi salah waktunya. Waktunya sekarang bukan waktu untuk provokasi, tapi waktu untuk menguatkan saf parti masing-masing. Selain daripada itu, secara tersiratnya, aku lihat ini satu kemenangan besar kepada Ismail Sabri Yaakob. Satu petunjuk bahwa Ismail Sabri Yaakob memang layak menjadi Perdana Menteri selepas PRU 15 sekiranya ditakdirkan Barisan Nasional memenangi Putrajaya. Dan memang layak Ismail Sabri Yaakob menjadi poster boy kepada Barisan Nasional karena sikapnya yang dalam diam mencakar, dalam diam menggigit. Aku juga memikirkan secara tersirat dengan keputusan Ismail Sabri Yaakob yang begini hebat ini. Image Ismail Sabri Yaakob mula terserlah, menutup secara tidak sengaja image Zahid Hamidi dan Najib Tun Razak. Kalau selama ini ramai melihat Zahid sebagai berkuasa karena keputusan-keputusan yang dibuatnya. Tetapi dengan apa yang dibuat oleh Ismail Sabri Yaakob ini, aku lihat dia sedang menutup image, menutup popularity Zahid dan Najib. Ditambah lagi, saat-saat genting ini pula, timbul pula isu kapal perang Malaysia yang telah ditempah dari 2011 lagi, sehingga ke hari ini belum ada yang siap dengan skandal 9 bilion tersebut. Dan Panglima TLDM sendiri sudah pun buka mulut menceritakan perkara sebenar apa yang berlaku. Beliau kata sudah tulis 10 surat bantahan kepada pihak-pihak tertentu termasuk Menteri Pertahanan. Namun surat bantahan tersebut tidak mendapat perhatian sewajarnya. Akhirnya beliau kata semua prosedur salah dan apa yang berlaku sekarang seperti yang dijangka oleh beliau, masalah besar menimpa Malaysia kerana menurut Rafizi Ramli sehingga setakat ini sekurang-kurangnya 890 juta duit wang dana awam dalam projek pembinaan kapal perang LCS ini telah pun lesap, telah pun hilang. Bukan hilang kenapa, tapi lesap begitu sahaja. Begitulah ceritanya. Aku pun fikir Najib dan Zahid ini patut sudahlah letak jawatan. Berundurlah daripada Barisan Nasional dan UMNO kerana aku fikir makin hari makin menjadi liability kepada UMNO dan Barisan Nasional. Mereka bukan lagi menjadi kekuatan kepada UMNO dan Barisan Nasional pada saat ini, tetapi kini telah menjadi beban yang besar semula. Isu 1MDB, kata Mat Hassan, sudah basi. Tapi sekarang isu kapal perang tak siap-siap kini mula menjadi baru. Lebih besar daripada 1MDB nilainya. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama. Cintai Malaysiaku. Kita jumpa lagi. Bye-bye.